Duli Yang Maha Mulia Tuanku memperkenankan permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen itu disebabkan oleh ini lebih jelas lagi apabila berlakunya suasana apabila 12 ahli kabinet daripada Perikatan Nasional, khususnya daripada Parti Bersatu dan PAS, mengutuskan warkah kepada Istana Negara yang menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk pembubaran Parlimen. Sedangkan isu tersebut boleh dibincangkan di dalam kabinet. Ia boleh dibincangkan melalui saluran dalaman tanpa perlu menghebahkan kepada pihak luar, kepada media dan juga hingga ke Istana Negara. Jadi ini merupakan satu tekanan terbesar yang diterima oleh Perdana Menteri seolah-olah berlakunya ketidakyakinan terhadap Perdana Menteri apabila 12 Menteri Kabinet mengutus warkah kepada Yang Tuan Agong dan menyatakan tidak bersetujunya terhadap Perdana Menteri, sedangkan perkara itu boleh dibincangkan. Jadi, sudah tentu Perdana Menteri berasa dimalukan dengan tindak tanduk tersebut, seolah-olah ia mengugat kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri sebab kuasa untuk menasihat pembubaran itu terletak kepada Perdana Menteri dan kuasa berkenan itu terletak kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan sekiranya Perdana Menteri memecat ahli kabinet yang menentang beliau misalnya, ini akan menyebabkan perkara yang lebih kompleks lagi. Misalnya, ia menyebabkan perlu dibawa kepada Dewan Rakyat, undi percaya atau undi tidak percaya dan sebagainya. Jadi, untuk mengelakkan daripada perkara yang lebih kompleks lagi, jalan terbaik ataupun jalan keluar yang dilakukan oleh Perdana Menteri ialah untuk datang untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk memohon perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. kekecewaan yang dinyatakan oleh Menteri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong terhadap situasi politik negara mungkin merujuk kepada situasi yang tidak kondusif yang berlaku di dalam pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Ini kerana mutakhir ini kita lihat seolah-olah ada pertentangan di antara menteri-menteri kabinet yang kelihatan tidak sebulu dan tidak sependapat dengan Perdana Menteri itu sendiri. Sedangkan dalam konteks amalan yang diamalkan di negara kita, sesebuah kabinet itu anggota-anggotanya mestilah mempunyai persetujuan secara kolektif terhadap sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Maka apabila ada kritikan-kritikan daripada Menteri Kabinet dan juga kepimpinan parti yang bergabung dalam sebuah kerajaan itu menunjukkan bahawa Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan. Misalnya beberapa orang menteri daripada Perikatan Nasional baru-baru ini telah mengutuskan surat kepada Yang di-Pertuan Agong menyatakan tidak bersetuju terhadap permintaan untuk pembubaran Parlimen. Dan ini adalah satu aspek yang sangat bercanggah dengan semangat persetujuan kolektif dalam sebuah kabinet. Maka oleh sebab itu, kemungkinan besar Duli Yang Maha Mulia Tuanku memperkenankan permintaan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen itu disebabkan oleh kedudukan politik dan juga kerajaan yang dianggap sudah tidak mempunyai persefahaman di antara parti-parti yang membentuk kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Saya fikir itulah mungkin kekecewaan yang diluahkan oleh Yang di-Pertuan Agong ini di atas keprihatinan baginda untuk memastikan kerajaan itu adalah kerajaan yang kukuh, kerajaan yang mempunyai kesepaduan dalam kerjasama di antara anggota kabinet dan membubarkan parlimen untuk mendapatkan mandat yang baru itu mungkin adalah jalan yang difikirkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku sebagai penyelesaian kepada kemeluk yang berlaku dalam pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri.